Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam ceria. Salam 30 Ramadan. Okay, siapa yang menonton boleh like, klik like dan komen supaya saya tahu siapa anda kat sana. Okay, kita dah masuk 30 Ramadan bersama dengan 23 Mei 2020 dan esok adalah hari raya hari raya yang bersejarah pada seluruh rakyat Malaysia. Azura Rahmat. Waalaikumsalam. Okey. Hari ini semalam adalah tarawih yang terakhir dan pagi tadi adalah sahur yang terakhir pada tahun ini. Kita harap kita dapat berjumpa kembali Ramadan pada tahun akan datang dan kita harap segala ibadah yang kita lakukan, puasa, tarawih, tadarus, diterima pada tahun ini. Okey. Untuk hari ini ringkas saja. Hari ini kita tak ada soal jawab soalan. Saya nak bagi tips lah tips berkaitan dengan pemakanan sepanjang hari raya. Okey, mungkin hari ini kali ini raya yang agak lain. Kita pergerakan ziarah rumah ke rumah tu agak terbatas. Nak pula siapa yang tak dapat pulang ke kampung, mungkin beraya rumah-rumah jiran je kan. Kalau macam saya masih beraya lagi. Esok saya akan beraya di kampung ni. Rumah saudara, rumah pak saudara, mak saudara saya ramai kat sini. Lepas tu dalam petang saya akan terus bergerak ke Pengkalan Baru, Perak. Tak rentas negeri saya masih negeri Perak. Kita pergi ke daerah berlainan je lah ke rumah mertua pula. Okey. Halimah Jamal, waalaikumsalam. Biyong, waalaikumsalam. Alright. Selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya. Okey, hari ni saya nak share berkaitan dengan tips pemakanan di Hari Raya. Walaupun raya berlainan tahun ni, tapi kena berjaga-jaga juga. Sebab walaupun kita, kalau siapa yang tak beraya di kampung tu, mesti ada sediakan juadah. Raya ni yang menariknya adalah mengunjung, ziarah orang, beraya. Yang dikatakan beraya tu adalah makan-makan, ziarah rumah orang, kan, salam-salaman, minta maaf, itu dikatakan beraya. Jadi saya nak share dekat sini adalah tips pemakanan, 6 tips pemakanan yang kita boleh kawal ketika beraya. Kita tengok kebanyakan menu raya ni adalah mi kari, laksa. Esok mak saya akan buat laksa, biasanya akan buat mi kari. Tapi tahun ni kita buat lain daripada lain disebabkan PKP. Kita buat laksa. Lemang, ketupat. So benda ni rendang, lemang, ketupat, rendang, masak lodeh contohnya, masak lemak, nasi impit, kuah kacang. So benda tu semua makanan yang meningkatkan kalori. Tapi kita tak naklah bila kata kalori, tak naklah cakap betul-betul kita nak kawal, sebab dia dah kurang walaupun kita terlalu berjaga-jaga dengan pengambilan kalori, kita tak naklah sampai hilang nikmat kemeriahan raya tu. Sebab benda ni setahun sekali, bukan hari-hari. Jadi kalau bukan hari-hari pun, setahun sekali pun kena berpada-pada. Sebab penyakit nak datang pun bukan berkali-kali. Biasanya penyakit datang sekali saja. Kalau dah ada kencing manis, sekali saja ada kencing manis, akan kencing manis seumur hidup. Sekali saja dah ada darah tinggi, dia akan kena darah tinggi seumur hidup. Sekali saja dapat heart attack, so penyakit tu bawa sampai akhir hayat lah. Jadi kena ingat, walaupun raya sekali, tapi penyakit pun nak datang hanya sekali tu saja dia dapat.
dia datang. Dan benda tu berkekal. Jadi kita kena ada strategi. Strategi apa kita nak gunakan ketika berhari raya. Jadi saya sediakan dekat sini adalah 6 tips pemakanan. 6 tips pemakanan. Okey, yang pertama adalah setiap kali kita nak makan, biasakan guna pinggan kecil. Kalau kita duduk dekat rumah kita sendiri, biasakan guna piring kecil, pinggan kecil. Ataupun kalau kita pergi kat rumah orang, of course dia sediakan, kita tak request contohnya macam pinggan, mangkuk tu kita tak request kan nak ambil kecil sebab dia dah hidang. So caranya adalah ambil pinggan, kan, letak pelbagai jenis. Biasakan ambil dalam kuantiti yang sedikit. Minimum sedikit. Contohnya kalau macam makanan yang berkuah. Favorite saya makanan berkuah, contohnya laksa. Kita ambil sikit, banyakkan kuah dia. So dia akan nampak banyak. Ini dari segi psikologi. Dari segi psikologi dia akan nampak banyak. Bila mata kita nampak makanan tu banyak, otak kita beranggapan kita dah makan banyak. So dia akan bagi satu hormon yang menyebabkan kita cepat rasa kenyang. Cepat kenyang. So dari segi mesti kena ada main psikologi. Sebab kena ingat, sebab mulut kita ni tak tahu kita dah makan banyak mana. Perut pun sebenarnya perut tahu tapi mulut tak tahu dia dah makan banyak mana. Sebab itulah ada teknik makan untuk kenyang tu, saya cakap kunyah lama. Kunyah dalam kuantiti yang banyak. Kunyah tu banyak kali. Sebab mulut tak tahu kita dah makan banyak mana, tapi perut tahu. So bila mulut tak tahu, kita boleh menipu mulut dengan cara kunyah lama. Bila kunyah lama, otak kata kau dah makan banyak. Bila otak kata kita dah makan banyak, kita akan keluarkan satu hormon yang menyebabkan kita cepat rasa kenyang. Jadi tips yang pertama adalah biasakan guna pinggan dan piring kecil, mangkuk kecil. Kalau kita setiap kali nak makan, supaya dia nampak banyak, penuh nampak. Kalau yang mi kari, bihun sup, letak bihun sikit, kuah dia banyak. So nampaklah benda tu banyak. Okey, itu tips yang pertama. Untuk kontrol, mesti kena kontrol. Even kalau kita nak makan lemang pun, makan lemang ketupat ni sebenarnya sangat berat dan bahaya sebenarnya. Kalau nak makan at one time, sekali kita nak makan, jangan lebih daripada 2 ketul. Lemang ketupat kalau nak makan, jangan lebih 2 ketul pada sesuatu masa. Makan selang dalam 2 jam macam tu, baru boleh makan lagi. Jadi bila kita ziarah rumah ke rumah, katakan kita dah biasa dah, setiap rumah wajib ada lemang, wajib ada ketupat. Janganlah pergi kat rumah tu, hentam saja lemang dia, hentam dia punya ketupat sampai kita sendat, padat, kenyang kat satu rumah. Tak, maintain. Okey, ini rasa dulu. Favorite saya adalah ketupat. Lemang dengan ketupat, saya suka ketupat lagi. Ketupat daun palas, ketupat yang Kedah tu, pulut, bukan ketupat nasi. Ketupat nasi saya tak berapa minat. Ketupat pulut daun palas tu. Jadi bila kita makan, okey, satu rumah ni dah ambil 2 ketul. Okey, settle, sudah. So kita rasalah juadah lain pula. Masuk rumah kedua, kan, agak-agak katakan rumah kedua selang dalam 30 minit. Takkan sampai 1 jam lah, selang 30 minit. Mungkin rumah kedua kita tak makan dah, kita dah tak usik dah ketupat, ambil juadah lain. Mungkin rumah ketiga, rumah keempat baru kita ambil ketupat balik. So dia tak boleh. Ketupat bila kita makan, darah memang automatik akan mencanak naik. Biasanya cukup seketul, 2 ketul, biasanya gula dan darah akan terus naik. Darah tinggi pun akan terus naik. Sebab dia berat. Dan dia sangat tinggi kanji. Dan kita makan dengan rendang pula tu. Bila dah makan dengan rendang tu dah berminyak. So dia lagi kalori of course lah tambah. Lepas tu lagi satu ni, kencing manis ni. Biasanya hari raya pertama, cuba check kencing manis wajib naik. Mesti naik punya lah. Kalau kita memang dah sedia ada kencing manis. Sebab itulah siapa yang dah ada kencing manis, beringat-ingat ketika makan. Jangan jadikan hari raya ni adalah excuse sekali sehari.
penyakit pun sekali saja nak dapat. Itu kalau kita dah start dapat penyakit, dapatlah sampai akhir hayat. Itu tips yang pertama, guna piring kecil. Tips yang kedua adalah ambil pelbagai jenis makanan. Jangan fokus satu saja. Dia banyak hidangan tu, okey, ambil sikit, semua kita rasa. Kalau macam pinggan tu, baru letak ada kuih, letak lemang, ada ketupat, letak apa juadah lain. So biar satu makanan tu penuh dengan pelbagai, sebab kita nak rasa semua. Kita tak nak merasa satu saja dengan kuantiti yang banyak. So itu sebenarnya bahaya. Zanita Abu Bakar, waalaikumsalam, semoga hidup lebih baik dari semalam. Junaidah Hasan, waalaikumsalam, Alam Mazlan. Okey, selamat pagi. Okey, itu tips yang kedua. Ambil makanan pelbagaikan variety makanan, supaya kita rasa semua benda. Tuan rumah pun happy kita makan semua benda. Tapi kalau kita makan satu benda saja, dah lah dalam kuantiti banyak, dah kenyang, lepas tu kita tak usik makanan yang lain, tuan rumah pun akan terasa juga. Jadi kena makan pelbagai, sikit. So yang ketiga adalah setiap minuman yang manis wajib disusuli dengan 1 gelas air kosong. Ini petua dia, cara kita nak tawarkan balik apa yang kita makan, apa yang kita minum. Setiap minuman yang manis, semua orang dekat kita pergi beraya wajib ada minuman manis. Mesti ada air oren sirap. Oren sirap. Yang ada lebih mewah sikit, air bergas. Itu lagilah. Nak minum, okey. Minum, lepas minum wajib disusuli dengan air kosong. Sama ada kita minta tuan rumah tu, ataupun kita dah standby air kosong, air botol kosong, air masak dalam botol, dalam kereta kita. So setiap kali dah beraya dah, bilas dengan air kosong, supaya dia tawar. Bila dia tawar, kita rasa nak terkencing. Bila terkencing, sempatlah membuang. Mesti kena ada aliran masuk keluar. Kalau aliran masuk saja lebih, keluarnya kurang, dapat penyakit. Setiap kali minum air minuman manis wajib disusuli dengan air kosong supaya flush balik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ringan-ringankan tangan untuk tawarkan bantuan. Contohnya bila kita beraya, mesti nak kena ada satu pergerakan. Sebab raya ni biasanya kita makan balik rumah tidur. Makan balik rumah tidur. Sebab tu berat badan confirm naik lepas raya. Saya risau lepas raya, saya tak risau time puasa. Sebab tu saya buat kempen makan untuk kurus selepas raya sebenarnya, bukan kurus time Ramadan. Turun berat badan waktu Ramadan itu normal. Tapi lepas raya kalau turun berat badan itu tak normal. Maknanya itu yang luar biasa. Ramai orang tak boleh buat. Jadi biasakan tawar diri, ringankan tulang untuk bantu supaya ada pergerakan. Contohnya kita pergi rumah orang, tetamu yang ada ni, kita tolong cedok, hidang. So at least ada pergerakan yang menyebabkan kita aktif. Tak ada duduk tunggu tuan rumah tolong hidang, tu kita makan. So benda tu tak aktif. Dia mesti kena ada aktif sikit lah. Kalau macam perempuan, boleh tawar diri. Lepas dah habis, angkat makan apa. Biasa mak saya buat bila datang ke rumah orang, mak saya akan terus ke dapur, tolong tuan rumah angkat. Lepas tu dah habis makan, basuh. Biasa mak saya akan buat basuh makanan ni, pinggan yang dia makan. Kalau macam lelaki ni, tolong cedok, tolong apa yang patut. Dia aktif. Bila aktif ni kita sihat. Aktif bersembang dengan tetamu yang lain, aktif tolong hidang, aktif. Bila kita aktif, adalah pergerakan tu. Bila ada pergerakan, adalah sedikit bakar kalori, walaupun tak adalah terlalu banyak kalori yang dibakar. Yang pentingnya adalah kita aktif. Aktif.
tawarkan bantuan. Yang kelima adalah hari ini pun, of course hari ini pun banyak aktiviti nak kemas rumah. Saya pun nak kena mop lantai kat depan ni, saya pun nak kena basuh kereta. Sebab esok raya pertama petang saja saya dah berangkat ke tempat lain, ke kampung mentua. So nak kena buat banyak kerja, nak kena kemas sana kemas sini. So ada pergerakan, ada kerja aktif. So anda pun kena aktif juga, mesti kena aktif. Yang kelima adalah banyakkan buah dan sayur. Ini jangan tinggal walaupun raya. Tengok cuba kita tengok bila kita beraya, makanan apa yang kalau dia ada hidang buah, makan buah dulu. Jarang orang hidang buah. Tapi kalau tuan rumah hidang buah, itu maknanya tuan rumah tu concern pasal kesihatan. Dia jarang orang hidang buah. Tapi kalau dia hidang buah, maksudnya dia memang pemakanan dia ada buah dalam harian dia. So maknanya dia concern pasal kesihatan. Jadi bila kita beraya rumah orang, hidang buah, makan buah dulu. Kalau kita makan laksa contohnya, ulam-ulam tu lebihkan sikit. Timun, bawang, cili, lebihkan sikit. Cili juga, kalau biasa makan pedas, cili ni adalah salah satu makanan yang boleh turunkan berat badan. Ni petua dia. Cili. Sebab dalam cili dia ada elemen capsaicin. Capsaicin ni dapat mampu turunkan berat badan kita. Bakar lemak dalam tubuh badan, tingkatkan balik metabolisme badan. So biasakan makan pedas. Jadi kalau kita makan makanan yang berkuah contohnya, banyakkan sikit ulam-ulam. Kalau macam laksa, saya biasakan memang letak salad, letak timun. Hijau-hijau tu biar banyak. Kadang-kadang laksa sikit saja, hijau-hijau tu. Bunga kantan pun saya makan. Saya suka makan bunga kantan, daun kesum saya makan. Orang akan, kalau macam dalam kuah tu, orang akan tepis sampah-sampah sarap ni, apa namanya, bunga kantan, daun kesum. Saya kutip, saya makan. Saya suka makan bunga kantan. Kalau laksa tu saya suka makan. Semua yang ada dalam laksa saya makan. Asam keping pun saya makan. Sebab ada manfaat dia. Yang terakhir, yang keenam adalah kita kena fokus. Fokus beraya ni bukan untuk makan semata-mata. Dia lebih pada kita nak bertanya khabar, minta maaf, ziarah, kunjung-mengunjung. Jadi itu sebenarnya fokus, bukan fokus makan saja. Makanan tu hanya memeriahkan keadaan saja. Walaupun kita pergi rumah tetamu yang makanan dia ada agak kurang, ada yang tetamu dia hanya hidang kuih saja, dia tak adalah buat makanan berat, tak ada. Fokus bukan untuk makan tapi untuk ziarah. So bila kita ziarah, bila kita bersosial, dia ada kaitan dengan tubuh badan, kesihatan juga. Bila kita banyak sosial, bersembang, happy, so dia tingkatkan hormon kebahagiaan dalam tubuh badan. Serotonin hormon. So kita rasa macam happy, bahagia saja. So hilang stres. Bila hilang stres, blood pressure boleh turun. Bila blood pressure boleh turun, tekanan darah normal. So itu kuncinya. Sebab itulah banyakkan sosial. Bersembang, jangan duduk rumah renung naksir. Yang mana tak boleh balik kampung. Biasa ada kawan-kawan saya, dia mesej saya, sedih lah, kau untung lah boleh balik kampung, aku ni tak boleh balik kampung. Saya cakap, apa masalahnya? Balik kampung tu anytime boleh, tak semestinya raya. Kenapa? Kalau balik time raya pun, apa dia punya ni? Sama juga kalau balik selain daripada raya pun, katakan balik lepas raya, masaklah masakan tu macam masakan raya, cuma kita tak boleh nak berjumpa je. Lepaskan rindu, buatlah video call. Tinggal lagi, syukurlah kita masih ada kampung, masih ada mak ayah yang kita boleh kunjung. Dia masih ada, bukan tak ada. Cuma kita tak boleh nak ziarah, itu saja. Jadi lepas ni boleh lagi, panjang lagi masa. Jadi tak perlu nak sedih-sedih kan. Abang saya tak balik. Abang saya dekat Sarawak kerja.
Dia tentera frontliner dekat Sarawak. Family dia, anak isteri dekat Pahang, Kuala Lumpur. Nak duduk berjauhan. Tapi dalam keadaan berjauhan pun, saya sentiasa call anak buah, celebrate birthday dia pun dalam phone. Kita hantar duit, suruh dia beli kek, suruh dia beli apa yang patut, raikan. Itu sembang video call. Meriah juga sebenarnya, meriah juga. Jadi walaupun duduk tak boleh balik kampung, boleh ziarah jiran-jiran, banyakkan bersosial. Banyakkan sosial ni bagus. Saya dekat KL, saya banyak bergaul. Saya ada join persatuan, saya ada NGO ni, saya ada beberapa yang saya join. Koperasi yang saya dilantik sebagai AJK, ahli lembaga. NGO pun saya ada persatuan saya. So banyak bergaul dengan orang, kita banyak pengalaman. Sebenarnya untuk train diri kita supaya aktif dan sihat. Okay. Itu saja hari ni, tak banyak perkongsian, hanya 6 tips pemakanan di hari raya. Saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Sekiranya dalam sepanjang saya berkongsi ni ada kekhilafan, kedangkalan bicara, menyakitkan hati orang ke, saya minta maaf banyak-banyak. Dan moga apa yang saya sampaikan ni bermanfaat untuk anda dan anda boleh amalkan, sharekan pada kawan-kawan yang lain. Dan insyaAllah kita akan bercuti. Saya akan bercuti sekejap buat kongsian ni dalam 3 hari macam tu. Fokus pada hari raya. Itu sajalah. Okay. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin pada anda semua. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.